Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam sesi tafsir ringkas muka surat Al-Quran. Alhamdulillah, pada kali ini kita telah sampai kepada muka surat 378 daripada surah An-Naml, ayat yang ke, insya-Allah hari ini kita akan masuk pada ayat yang ke-14 insya-Allah. Alhamdulillah, setelah lama kita bersama-sama pada setiap pagi, kita telah sampai ke muka surat ini. Masya-Allah, kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah Allah taala dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah dapat masih lagi dikurniakan dengan kekuatan untuk bersama-sama dalam sesi ini. InsyaAllah dalam pagi ini kita akan membaca kisah, masih lagi membaca kisah sambungan daripada cerita tentang Nabi Musa AS. Jadi saya mungkin kembali semula kepada tema surah ini, iaitu surah An-Naml, surah semut yang kita baca pada kali ini. Ianya adalah sebenarnya sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa orang ulama tafsir, bahawa ianya berkaitan dengan kepentingan ilmu, kepentingan orang Islam ni menguasai ilmu, menguasai bidang-bidang yang ada dalam kehidupan manusia mengikut keadaan semasa. Jadi surah ini mengambil daripada perkataan An-Naml yang ada di dalam surah ini, yang menceritakan tentang, yang akan kita baca insya-Allah sebentar lagi, iaitu tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dan juga kisah Nabi Daud alaihi wassalam jami'an. Jadi apa yang ada pada kisah Nabi Sulaiman ini ialah berkenaan dengan apabila baginda alaihi salam melalui satu tempat, iaitu tempat yang didiami oleh semut. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan dalam surah ini, yang kita baca sebentar lagi, ialah bagaimana semut ini menguasai ilmu. Semut ini mempunyai ilmu, dan begitu jugalah Nabi Sulaiman mempunyai ilmu, dan kepentingan ilmu-ilmu ini akan memberi manfaat kepada apa, iaitu kepada dakwah, kepada apa yang hendak kita bawa, mesej Islam kepada manusia. Maka dengan ilmu ini dia akan menjadi sebagai salah satu daripada alat yang akan dapat untuk membantu kita, sebab manusia ini pada hari ini dan sampai bila-bila mereka ini akan terpengaruh dengan ilmu, akan mempunyai efeknya apabila sesuatu benda itu disertai dengan ilmu. Ilmu ini adalah sebagai salah satu alat lah, sebagaimana yang akan kita baca. Jadi kita masih lagi bersama, insya-Allah kita kembali semula kepada ayat kita, iaitu tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Jadi ingat balik, iaitu apakah tema kepada surah ini. Surah ini ialah perlunya as-saitarah dan juga iaitu penguasaan kita terhadap al-ilm, iaitu dalam apa-apa masa sekalipun, demi untuk mencapai matlamat Islam, iaitu pentingnya ilmu, tetapi dengan syarat adalah tujuannya ialah untuk menyampaikan dakwah, tujuannya adalah untuk digunakan sebagai alat dakwah di dalam dunia ini, kerana dakwah adalah satu yang utama, dan alat-alatnya, wasail-wasailnya mestilah banyak, dan salah satu daripada alat-alatnya adalah dengan mempunyai ilmu, mentadbir memiliki apa-apa yang dikuasai oleh manusia pada ketika tersebut. Kita balik semula kepada kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun. Jadi sebenarnya ayat yang ke-14 yang akan kita baca pada pagi ini adalah ayat itu masih satu-satunya ayat yang masih tinggal lah, yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam, iaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini menceritakan tentang sifat manusia, iaitu yang ada pada Firaun pada ketika itu,
yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam, iaitu mereka ini menentang, mereka ini mengatakan kepada Nabi Musa macam-macam perkara. Dan yang terakhir sekali yang kita bacakan dalam penghujung muka surat yang sebelumnya, iaitu muka surat 377, kita dapati bahawa mereka mengatakan bahawa Musa ini adalah seorang tukang sihir. Musa ini telah membawa satu sihir yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat jelas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menceritakanlah dengan detail, tetapi Allah Taala menceritakan bahawa pada Nabi Musa ini mempunyai tujuh apa, iaitu 7 ayat, 7 tanda-tanda yang akan dibawakan untuk berjumpa dengan Firaun. Tetapi semua tanda-tanda ini diingkari oleh Firaun, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam kepala muka surat 378 pada hari ini, iaitu apa? Walaupun manusia ini, mereka ini mengingkari ini, jahadu ialah dalam bahasa Arabnya ialah menafikan sesuatu benda yang mana berlainan daripada apa yang ada di dalam hati manusia. Itu nama jahadu. Kalau angkaru tu lain kemungkinan makna dia. Jadi jahadu, perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini untuk menunjukkan bahawa sebenarnya mereka tahu benda tu. Mereka tahu bahawa Nabi Musa itu betul. Tapi mereka tetap juga mengingkari. Kerana apa? Kerana inilah sifat orang-orang yang menguasai sesuatu tempat, menguasai sesuatu negara, iaitu kalaulah mereka ini tidak beriman, sebenarnya kadang-kadang sebenarnya hati mereka itu beriman. Sebab tu Allah Taala kata sini wastaiqanatha anfusuhum. Tapi mereka tu, hati mereka tu istaiqanatha, hati mereka itu anfusuhum, makna diri mereka. Jadi diri mereka tu sebenarnya adalah yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, tetapi mereka menolaknya. Wajahadu. Kenapa? Sebabnya ialah zulman wa uluwa. Itulah dua sebab kenapa manusia, Allah Ta'ala sebut sini, iaitu kenapa manusia ni kadang-kadang dia mengingkari satu benda walaupun dia tahu bahawa benda tu adalah betul. Kenapa? Kerana zalim, dan yang kedua kerana uluwa, kerana takabur. Jadi kerana takabur ni sebenarnya menghantui, merosakkan banyak benda. Dan sebagaimana iblis yang pertama juga dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. Kerana apa? Kerana dia inilah aba wastakbara. Kerana dia ni adalah merasa diri dia besar. Istakbara, kabara kan? Kabura maknanya besar. Jadi istakbara, merasa diri dia besar. Jadi sebab tu, sebab apa? Sebab dia diciptakan daripada api. Itu saja kan? Padahal siapa yang ciptakan dia? Bukan dia menciptakan diri dia. Allah Ta'ala yang mencipta dia. Jadi tiba-tiba dia merasa besar dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Jadi begitulah manusia ini, dia menolak apa yang dia tahu bahawa benda itu adalah betul hanya semata-mata kerana apa? Kerana uluwa. Jadi Allah Ta'ala kata fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Jadi tengoklah apa yang telah terjadi. Jadi ayat ini disebutkan oleh ulama tafsir, dia mengatakan bahawa apa? Ini adalah tasliyah lagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu fanzur, lihatlah Muhammad, kaifa kana akibatul mufsidin. Lihatlah wahai Muhammad, lihatlah wahai pendakwah, lihatlah kepada oleh kita semua bahawa apakah akibat, iaitu pengakhiran yang terjadi kepada orang-orang mufsid, orang-orang yang jahat, orang merosak atas muka bumi ini. Akhirnya mereka ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ditenggelamkan oleh Allah Taala di dalam laut, sebagaimana yang berlaku kepada Firaun. Kemudian Allah Ta'ala bawa kita selepas daripada itu pada ayat yang ke-15 ini untuk melihat lagi kepada kisah yang baru, iaitu kisah Nabi Sulaiman dan juga kisah Nabi Daud alaihissalam. Jadi kisah ini, kisah Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman ni, kedua-dua mereka ni adalah merupakan cucu cicit lah kita kata kepada Nabi Nabi Musa dan juga Nabi Yaqub daripada Bani Israel. Jadi sebagaimana kita telah tahu bahawa Nabi Yaqub dan juga Nabi Yusuf alaihi wassalam jami'an, mereka semua ni telah berpindah daripada Madian, kemudian mereka ni telah pergi ke Mesir. Jadi apabila berada di Mesir, kemudian mereka ni menjadi ramai di Mesir dan kemudian tetapi kemudian mereka telah diperhambakan oleh Firaun, oleh orang Kipti lah pada masa itu. Jadi kemudian selepas daripada itu, mereka ni telah dibawa keluar daripada negeri Mesir oleh Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian mereka telah disesatkan kerana kejahatan mereka, kejahatan Bani Israel itu. Mereka disesatkan dikatakan di semenanjung Sinai.
Jadi sebab itulah Semenanjung Sinai ini salah satu daripada nama yang diberinya ialah apa kan, kawasan di Semenanjung Sinai itu iaitu At-Tih, dia katakan. Iaitu Tih ni artinya sesat maknanya. Iaitu tempat di mana 40 tahun mereka ini sesat, Bani Israil ini sesat di dalam Semenanjung Sinai, tak dapat nak keluar, tak jumpa jalan keluar kan. Sehinggalah habislah keturunan yang pertama tu, kemudian datanglah keturunan yang baru. Jadi mereka ini diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi ke Palestin untuk membebaskan Palestin daripada mereka-mereka yang telah kontrol, iaitu orang-orang kafir yang telah menguasai Palestin. Jadi pada ketika inilah maka Nabi Daud alaihi salam telah menjadi nabi dan dia telah dapat membunuh kan dalam tentera Talut dan Jalut tu, perlawanan tu, akhirnya Daud telah menjadi raja kepada negeri tu. Tapi selepas daripada tu ianya diwarisi oleh anak beliau, anak Nabi Daud, iaitu Nabi Sulaiman alaihi wassalam jami'an. Jadi apa yang Allah Taala nak sebut kat sini ialah walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman. Allah Taala sebut sini ialah ilmu. Jadi Allah Taala menyebutkan sini sebagaimana ulama tafsir menyebutkan, dia kata kenapa disebutkan perkataan ilmu. Sini nak ceritakan tentang kebesaran ilmu, kepentingan ilmu. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ilmu di sini ialah termasuk ilmu semua segala-galanya. Termasuk ilmu dunia dan juga ilmu akhirat dan juga ilmu dunia. Dan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ni diberikan kelebihan daripada nabi-nabi yang lain, iaitu kelebihan untuk memerintah pada ketika itu. Jadi Allah SWT sebutkan, tapi apa yang diberikan pada mereka ialah al-ilmu. Jadi ilmu sebagaimana kita sebut semalam dalam bahasa moden ni, dalam bahasa Arab moden, mereka menterjemahkan ilmu ini ialah sains pun sebagai. Sebab itulah kalau fakulti sains di negeri Arab dinamakan sebagai fakulti al-ulum, kulliyatul ulum. Kulliyatul ulum artinya ialah fakulti sains, sciences. Jadi sebab apa kat situ mereka akan belajar sains. Jadi ilmu ni, sains ni adalah sebagai salah satu ilmu. Dan Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman telah diberikan ilmu yang tidak diberikan kepada, ada benda-benda yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Waqala alhamdulillahillazi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Mereka berkata bahawa alhamdulillah, mereka bersyukur pada Allah yang telah melebihkan mereka di atas banyak daripada hamba-hambanya. Ini perkataan sini, perkataan banyak ni, kathir ni, ala kathirin ini menunjukkan kepada sebagaimana kata ulama tafsir, iaitu tawaduk mereka. Tawaduk mereka terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Kalau ikutnya memang hebat kan apa yang diberikan kepada kedua-dua orang nabi ini, iaitu Nabi Daud AS sebagai contohnya ialah dia dapat melembutkan besi dan suaranya sangat-sangat indah kan. Jadi suaranya indah dan begitu juga dia dapat melembutkan besi. Dia boleh buat baju besi tu dengan tangan saja. Jadi kalau kita ni sekarang ni, kalau besi ni kena bakar kan. Bakar, kemudian kena ketuk, kena lebur dan sebagainya, kemudian baru dia lembut. Kalau tak, dia tak lembut. Tapi Nabi Daud AS diberikan oleh Allah SWT dengan tangan dia saja dah besi tu jadi lembut. Sebab tu dia boleh buat macam-macam. Itu Nabi Daud AS. Kemudian Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala berikan kepada dia kehebatan, iaitu dapat menguasai jin, menguasai manusia, menguasai binatang. Semua benda tu dia kuasai. Kemudian dia memahami bahasa-bahasa semua. Jadi kerana itulah dia dapat menundukkan semua benda-benda ni. Menundukkan apa jin semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kenapa? Kerana ilmu yang diberikan oleh Allah. Bagaimana? Sampai sekarang kita tahu kan manusia tak mampu lagi untuk menguasai jin, menguasai binatang dan sebagainya kan. Bolehlah kadang-kadang tu menguasai anjing kan. Tapi itu pun sebahagian. Kadang-kadang anjing tu gigit dia balik. Jadi menunjukkan bahawa penguasaan ini tidak wujud sepenuhnya kan, pada manusia pada hari ini. Manusia dapat mungkin menguasai benda lain lah, menguasai benda-benda fizik dinamakan sebagai ilmu fizik, dan juga menguasai benda-benda mungkin chemistry kan, iaitu benda-benda kimia. Jadi kimia, fizik itu manusia boleh menguasai. Kemudian manusia boleh menguasai biologi manusia, iaitu menguasai nilahkan kedoktoran dan sebagainya, tetapi tidak sepenuhnya. Jadi maknanya kat sini apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sulaiman dari sudut ilmu ini memang hebat. Jadi sebab itulah mereka bersyukur, tapi mereka masih lagi tawaduk dan mereka tidak mengatakan bahawa kamu telah berikan kepada kami lebih daripada segala manusia. Tidak kan. Dia masih sebut lagi ala kasirin min ibadi. Dia masih merasai bahawa ada lagi mungkin orang yang lebih hebat daripada mereka. Jadi ayat ini ada kaitannya dengan kisah burung Hud sebagaimana yang akan kita bacalah pada penghujung muka surat ini. Kemudian seterusnya Allah SWT sebutkan wa warisa Sulaimanu Dawuda.
Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud. Jadi mewarisi apa kat situ? Mewarisi kerajaan dan juga mewarisi an-nubuwah, iaitu menjadi nabi. Nabi Daud ada anak-anak yang lain, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberikan kenabian ini kepada Nabi Sulaiman sahaja. Sebab tu dia kata wawarisa, bukannya mewarisi harta. Kerana apa? Kerana mengikut sebagaimana satu hadis bahawa harta ni tidak boleh diwarisi oleh para nabi. Nabi kata, kami para nabi tidak mewarisi makna harta-harta, sebagaimana Nabi kita SAW juga, Nabi Muhammad, harta-hartanya tidak diwarisi, kerana Nabi SAW mengatakan begitu kan. Jadi walaupun Nabi Daud ni adalah seorang Nabi yang kaya, tetapi kerana dia tidak diwarisi, jadi apa yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman AS ialah mewarisi al-mulk wan nubuwah. Waqala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayr. Jadi disebutkan kat sini, wahai manusia, kata Nabi Sulaiman, kami telah diajar sini, ialah disebutkan kami kat sini untuk menunjukkan tawaduknya. Mantiqat tayr, mantiqat tayr maknanya bahasa burung. Maknanya dia boleh faham jadi daripada sini kita boleh faham juga secara langsung kata ulama tafsir ialah bahawa burung-burung dan juga binatang-binatang ini semua tu sebenarnya mempunyai bahasa-bahasa mereka sendiri ketika mereka bercakap. Tapi manusia tengok kan, sampai sekarang tak tahu kan. Manusia mungkin boleh kata bahawa ikan lumba-lumba dan juga ikan paus bila mereka berbunyi tu dia faham. Begitu juga kita tengok kan, ayam, itik, bila dipanggil dia buat bunyi sesuatu, dia faham kan. Begitu juga kita tengok kan, binatang yang paling kecil semut contohnya kan, yang kita boleh lihat lah. Ada lagi binatang kecil tapi binatang kecil pun kita tengok dia berjumpa, dia bercakap Jadi maknanya kat sini dia ada bahasa dia yang sendiri, yang tersendiri. Jadi Nabi Sulaiman boleh faham benda ni. Wa utina min kulli syai', dan kami diberikan dengan segala sesuatu. Inna hadza lahul fadlul mubin. Ini semua Nabi Sulaiman kata ini adalah satu fadlul mubin, satu kelebihan yang sangat nyata. Wa husyira li Sulaiman. Kemudian berlakulah cerita kat sini, iaitu Nabi Sulaiman telah mengumpulkan, kalau ikutnya dikumpulkan untuk Sulaiman kan. Jadi Allah SWT sebutkan sini bahawa sebenarnya apa yang dicapai oleh Nabi Sulaiman ni sebenarnya ialah bukannya datang daripada diri sendiri, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikumpulkan untuk Nabi Sulaiman ini junuduhu minal jinni wal ins. Jadi tentera dia pada satu hari itu dia telah mengumpulkan semua tentera dia daripada jin, daripada manusia, dan juga wat-tayr, dan juga daripada burung. Fahum yuzaun. Kemudian disebutkan iaitu fahum yuzaun, dan mereka ini yuzaun ini artinya ialah dalam bahasa Arab ialah yumnaun. Yumnaun artinya ialah ditegah. Jadi apa maksud ditegah kat sini? Yuzaun. Kalau ikut ada bahasa juga yuzaun ini didistributkan, tetapi maksud yuzaun sebagaimana yang ada dalam sebuah kata-kata yang masyhur, kata-kata Sayyidina Uthman, sesungguhnya Allah Ta'ala ini la yaza'u bil Quran ma la yaza'u bis sultan. Inna Allah la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Quran. Jadi yaza'u ni ulama-ulama katakan makna sini ialah menegah. Jadi apa maksud menegah kat sini? Binatang-binatang tu, tentera-tentera Nabi Sulaiman tu dikumpulkan, kemudian ditegah. Ditegah apa? Iaitu mereka ni tidak boleh buat ikut suka hati mereka. Mereka itu disusun kan. Ada yang duduk di depan, ada yang duduk di belakang. Jadi itu maksud ditegah. Ditegah artinya ialah mereka ini tidak boleh berada di tempat yang mereka suka hati nak duduk. Tapi mereka ini telah disusun. Jadi mungkin ada orang kata itu didistributkan tu. Tapi maksud asalnya saya sebut ialah yuzaun, artinya ialah ditegah. Kemudian tu hatta iza atau ala wadin namli. Jadi kita sampai kepada cerita tentang wadin namli kat sini, iaitu wadi itu lembah semut. Satu tempat kawasan di mana semut ni banyak kat situ. Kemudian qalat namlatun, berkatalah namlah. Namlah ni kalau ikutnya ialah seekor semut betina. Dan menurut satu tafsir dia kata dia ni adalah raja kepada kumpulan semut itu. Apa dia cakap? Dia kata ya ayyuhan namlu, wahai semut, dia kata udkhulu masakinakum, masuk ke dalam rumah kamu semua, la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh, jangan nanti kamu akan dihancurkan oleh Nabi Sulaiman dan juga tentera-tenteranya, wahum la yash'urun, sedangkan mereka itu tidak menyedari, tidak tidak tahu kan mereka ni telah merosakkan kamu semua. Jadi kat sini oleh kerana semut ni kecil kita tahu kan, yang pertamanya, yang keduanya semut ni ada tempat dia.
Dia ada tempat binaan dia, rumah dia semua kan. Jadi sekarang ni Nabi Sulaiman dikatakan bahawa semut ini bercakap ni pada ketika itu Nabi Sulaiman masih lagi berada jauh lagi, beberapa kilometer. Dia kata kalau ikut dalam ni, dia kata salah satu amyal, iaitu 3 batu. Bukan 3 batu lah, maknanya lebih kurangnya, tapi jaraknya jauh. Jadi semut tu dah boleh tahu bahawa Nabi Sulaiman akan melalui tempat tu. Jadi dia berpesan kepada anak buah dia bahawa dia kata masuk semua ke dalam tempat kamu. Jadi kemudian dia kata jangan kamu nanti akan dirosakkan, dihancurkan oleh tentera Sulaiman ni, sedangkan dia tidak menyedari. Jadi disebutkan sini tidak menyedari untuk menunjukkan apa, bahawa sebenarnya tentera Nabi Sulaiman ini telah seolah-olahnya mempunyai arahan dah bahawa jangan merosakkan di atas muka bumi ini, jangan rosakkan semut, jangan rosakkan binatang, jangan rosakkan saja tak kisah. Tetapi ditakuti di sini, semut pun tahu, iaitu wahum la yash'urun. Jadi kita boleh faham dalam cerita semut ni kan, bahawa sebenarnya apa, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua makhluk ni adalah mempunyai mempunyai, kita nak kata mempunyai hati, tetapi mempunyai hidup sebenarnya. Semua benda ni kita tengok memanglah hidup kan mereka, tetapi sebenarnya mereka ni ada boleh bercakap, boleh bercerita, boleh dan sebagainya. Jadi mereka ni ada alam mereka sendiri. Semua mereka ni adalah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita tengok, kalaulah tak tunduk pada Allah, bagaimana Nabi Sulaiman ni boleh menggunakan mereka kan? Boleh. Jadi mereka ni diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunduk. Mereka ni tunduk kepada Allah, dan mereka ni akan tunduk kepada sesiapa yang disuruh oleh Allah supaya tunduk. Jadi Nabi Sulaiman pada ketika itu, maka dia pun senyum. Fatabassama dhahikan, dia senyum dan ketawa, min qawliha, apabila dia mendengar kata-kata semut tu. Kemudian waqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatik fi ibadikas salihin. Itu adalah doa Nabi Sulaiman yang saya rasa baguslah. Kalau kita hafal doa ni, dan juga kita boleh beramal dengan doa ni, kita boleh membaca doa ni. Doa ni adalah iaitu minta supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita bersyukur, menjadi orang bersyukur di atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Dan dalam doa ni Nabi Sulaiman menyebutkan kepada ayahnya, dan aku ni alhamdulillah bersyukur kerana aku ni dapat beramal dengan amalan yang soleh yang kamu sukai. Dan kemudian yang terakhirnya, masukkanlah aku di dalam rahmatmu, dan iaitu rahmat yang dimasuki, yang diterima oleh fi ibadikas solihin. Jadi itu yang penting maknanya. Walaupun dia ni kaya, walaupun dia ni hebat, walaupun dia ni boleh bercakap bahasa binatang semua, walaupun dia menjadi raja dan sebagainya, tetapi dia nak lagi, Nabi Sulaiman AS ni dia nak lagi apa? Berada di bawah rahmat Allah dan berada bersama-sama dengan hamba-Nya yang soleh. Ayat seterusnya ialah cerita tentang Nabi Sulaiman dan juga burung hudhud. Wa tafaqqadat tayra. Jadi tafaqqada ni ialah artinya, menurut tafsir kata ialah dia pergi bertanya khabar, kemudian pergi tanya, ngecek, gitu kan, maknanya kita tengok kan burung-burung bagaimana semua, burung mana pergi, tiba-tiba Nabi Sulaiman mendapati, faqala ma liya la aral hudhuda, mana dia kata aku tak nampak burung hudhud ni, gimana? Kemudian dia kata am kana minal ghaibin, ke dia tak ada, ke dia hilang, ke tak datang. Sebab jadi Nabi Sulaiman ini mengajar kepada ketua-ketua, mengajar kepada orang atas, iaitu apabila tak nampak seseorang, kemungkinan dia ni tak ada, kemungkinan dia ada, saya tak nampak tapi kemungkinan dia tak ada betul. Jadi tetapi dia tidak buat assumption dulu kan, dia tak buat satu keputusan dulu, dia hanya ke ni ataupun ini. Jadi inilah cara bagaimana seorang ketua tu berhadapan dengan orang anak buah dia. La u'azzibannahu, kemudian barulah dia kata, kalau dia ni memang tak ada, aku akan azab dia, aku akan denda dia, aku akan perkenakan apa-apalah kepada dia. Tapi yang terhadap burung ni, Nabi Sulaiman kata azaban syadidan au la azbahannah, ataupun aku akan sembelih dia. Itu maknanya hukuman habis tu. Kalau maknanya dia teruk sangat kan. Jadi apa kata, ataupun lagi apa dia kata, au layak tianni bisultani mubin, ataupun dia bawa datang kepada aku dengan satu sultan ni bukan sultan tapi membawa dengan satu ilmu yang nyata, satu ilmu yang jelas, maknanya satu sebab lah
satu benda yang betul-betul clear, barulah aku nak. Kalau kita sekarang ni kan, ada apa, ada MC lah kan, kenapa tak datang ni, tak ada, pergi mana, tengok-tengok rupa-rupanya dia accident, akhirnya dia bawa MC, tengok-tengok betul MC yang betul. Jadi itu maknanya adalah Sultan Al-Mubin bukannya cakap tapi mana suratnya. Itu bukan Sultan Mubin. Sultan Mubin tu ialah benda yang clear. Jadi apa yang berlaku pada masa tu ialah fama kasa ghaira ba'in. Fama kasa ghaira ba'in artinya ialah dia duduk tak berapa lama selepas. Maknanya bukan maknanya dia tak jauh daripada situ, bukan, tapi fama kasa ghaira ba'in ni maknanya tidak lama selepas daripada itu, maka dia kata faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajituka min sab'in binaba'in yaqin. Burung Hud kata, maka dia kata tak berapa lama selepas tu dah ada datang balik tu. Lalu apa yang dia kata? Dia kata ahattu bima lam tuhid bih. Aku ada benda yang mana aku bawa benda, satu berita yang mana daripada negeri Sabak yang kamu tak tahu. Kenapa disebutkan isu ni? Kata ulama sini ialah untuk untuk mengaitkan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman di atas. Nabi Sulaiman sebutkan di atas, dia kata bahawa macam seolah macam dia tahu semua benda kan. Jadi benda-benda macam ni untuk menunjukkan bahawa manusia ni walaupun bagaimana dia tahu semua benda pun ada benda-benda juga dari segi ilmu yang kemungkinan dia tidak tahu. Iaitu inilah yang dibawa oleh burung Hud. Jadi burung Hud ni salah satu daripada keistimewaan dia lah yang nak ceritanya. Burung Hud ni kehebatan dia ialah kalau dia terbang di padang pasir, dia boleh tahu di mana ada air di bawah tanah tu, di mana sebab itulah dia boleh terbang jauh. Dia boleh pergi ke mana-mana, dia terbang di padang pasir, dan kalau dia nak cari air, dia akan terbang saja, dia akan nampak kalau ada air di bawah tanah tu. Bawah tanah bukan atas tanah. Kalau atas tanah kita guna drone, kita boleh tahu kan, tapi ini dalam tanah. Jadi dia akan tahu di mana air ada di dalam tanah tu, kemudian dia akan turun, dia akan patuk-patuk situ, akan keluar air di situ. Itu kehebatan burung Hud. Jadi sebab itulah kat sini kalau ikut ceritanya dia datang daripada negeri Sabak, min Sabain. Aku datang daripada negeri Sabak, kata. Negeri Sabak ni di mana? Iaitu di Yaman. Kemudian Nabi Sulaiman ni di mana? Nabi Sulaiman ni ialah di Palestin. Artinya jarak di antara Palestin dengan Yaman tu jauh. Jadi itu dua pengajaran yang kita boleh ambil. InsyaAllah pengajaran seterusnya berkenaan dengan kisah burung Hud ini, insyaAllah kita akan sambung pada sesi esok, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.